Pemandu kargo dan kelindan yang ingin menyeberangi Singapura perlu melakukan ujian PCR atau ART pra-pelepasan di Pusat Kemudahan Bertauliah di Malaysia 2 hari sebelum berlepas. Peraturan baharu itu berkuat kuasa 24 Mac berikutan Singapura menghentikan ujian semasa ketibaan COVID-19 di Pusat Pemeriksaan Darat. Pemandu dan kelindan perlu mengemukakan keputusan ujian negatif COVID-19 atau membuktikan mereka telah pulih daripada COVID-19 di pusat pemeriksaan di Tuas dan Woodlands sebelum dibenarkan masuk ke Singapura. Sejak 14 Mac, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian MTI telah mengedarkan risalah kepada pemandu kargo bagi memaklumkan prosedur baharu itu. Di bawah prosedur baharu itu, seorang pemandu yang ingin ke Singapura pada 3 April boleh melakukan ujian pada bila-bila masa seawal 1 April. Keputusan ujian itu boleh digunakan untuk kemasukan tanpa had ke Singapura yang tempoh sahnya selama 2 hari. Sijil ujian yang dikemukakan mestilah dalam bahasa Inggeris sama ada dicetak atau soft copy. Selain itu, sijil berkenaan perlu mempunyai nama individu berkenaan, tarikh lahir dan nombor pasport termasuk tarikh dan masa ujian serta nama pembekal ujian. Semua pemandu kargo dari Malaysia yang masuk di bawah aturan ini mesti lengkap vaksinasi. Mereka yang baru sembuh daripada COVID-19 dibenarkan masuk tanpa perlu menunjukkan keputusan ujian jika mempamerkan bukti jangkitan dalam tempoh 90 hari lalu. Malaysia tidak akan menerima kesan langsung terhadap pergolakan yang berlaku antara Ukraine dan Rusia. Pengarah Belanjawan Negara Datuk Johan Mahmud Merican bagaimanapun berkata impak yang akan dirasai ialah daripada segi peruntukan subsidi yang perlu diberikan kerajaan susulan gangguan terhadap rantaian bekalan barangan khususnya harga minyak. Malaysia mempunyai kelebihan kerana kerajaan masih mampu untuk melindungi golongan isi rumah daripada kesan kenaikan inflasi akibat gangguan terhadap rantaian bekalan barangan. Tegas beliau, pengekalan terhadap dasar subsidi merupakan komitmen utama kerajaan terhadap rakyat mengambil kira ekonomi negara masih di peringkat awal dalam pemulihan pasca COVID. Jelas beliau, selain itu, Ukraine bukan merupakan rakan perdagangan terbesar negara yang akan menjejaskan sektor ekspor negara. Pada masa ini, rakan perdagangan utama untuk Malaysia masih lebih kepada kawasan Asia Tenggara, negara Amerika Syarikat, China dan juga Eropah lah. Itu masih rakan perdagangan utama untuk Malaysia. Tetapi jika pergolakan di negara Ukraine berlarutan, ia pasti juga akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi di rantau Eropah dan dengan itu akan ada kesan juga kepada ekspor negara lah. Tapi mungkin ini masih pada tempoh awal. Impak kepada pertumbuhan belum lagi kita nampak dengan ketara. Isunya yang dah dirasakan ialah dari segi impak kepada kenaikan harga barangan dan tapi alhamdulillah negara Malaysia kita masih dapat membantu untuk melindungi sebagaimana dari segi impak kenaikan harga tersebut kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Ruang Bicara Malam tadi. Jelas beliau, walaupun berdepan dengan situasi gangguan rantaian bekalan barangan seperti bahan mentah, kenaikan inflasi dan harga minyak, ia masih dalam situasi terkawal. Jika saya mengulas hanya dari perspektif ekonomi, dari segi kesan langsung, mungkin kesan pertamanya mungkin tidaklah seberat yang mungkin kita jangkakan disebabkan negara Ukraine bukan di antara dari segi rakan perdagangan utama untuk Malaysia. Namun begitu, satu impak yang sangat ketara yang kita dah nampakkan ialah dari segi impak pergolakan di Ukraine atas harga minyak yang sekarang dah mencecah lebih daripada $100 dan bajet 2022 telah disediakan atas unjuran ataupun andaian harga minyak hanya 67, tapi sekarang dah
sampai US $1. Dan satu impaknya ialah kepada subsidi. Justru beliau menegaskan walaupun berdepan dengan situasi tersebut, kerajaan masih mengekalkan fokus untuk melindungi golongan isi rumah daripada kesan buruk tersebut.